915. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab tanda-tanda hari kiamat. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dengan sabdanya, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, bilakah hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya tentang kiamat itu tidak lebih mengetahui daripada yang menanya, tetapi ada tanda-tandanya, yaitu berdekatan pasa-pasa, yakni sepinya pasa-pasa, dan banyak hujan tetapi tumbuh-tumbuhan berkurang dan tidak ada tumbuhan, dan tersebar harta riba, dan banyak anak zina, dan agung-agungkan orang kaya, dan lantang suara orang-orang fasik di dalam masjid, dan hak dikalahkan oleh mungkar. Orang itu bertanya, "Lalu apakah yang kamu pesankan kepadaku ya Rasulullah?" Yang ini jika sampai menghadapi masa yang sedemikian rupa. Jawab Nabi SAW, "Larilah untuk menyelamatkan agamamu, atau jadilah bagaikan tikar yang tua di rumahmu." Baik. Dalam Al-Quran bila disebut supaya beriman kepada Allah Ta'ala, "Man amana billahi wal yaumil akhir", biasanya dia akan gabung terus dengan percaya kepada atau beriman kepada alam akhirat. Maknanya keyakinan kita kepada Allah Ta'ala itu, dia tak boleh lari daripada yakin kita kepada alam akhirat. Itu kita kena ingat. Dia dua tu dia tak boleh lari. Buat apa kita nak percaya kepada Allah kalau kita tak percaya pada alam akhirat? Sebab adanya alam akhirat itulah yang menyebabkan kita jadi duk fikir macam mana nak pertajamkan lagi kita punya keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Sebab apa dia? Sebab bila mati ada alam akhirat. Alam akhirat adalah alam pembalasan, alam yang kekal abadi. Kekal abadi ni dia tak ada mati, tak ada apa dah. Yang inilah yang menyebabkan Nabi ajar kepada umat dia ataupun sahabat dia zaman dulu, dan kepada kita sekali, supaya kita yakin betul-betul adanya alam akhirat ini yang kekal abadi. Kekal abadi ni kena ingat, maknanya siapa saja yang dapat masuk dalam syurga, dia akan kekal abadi dalam syurga. Dan takdir Tuhan dengan pilihan sendiri, kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang ini, yang keperitan ini yang kita kena ingat dan kita kena set dalam minda kita, supaya kita selamat daripada duduk dalam neraka selama-lamanya. Dan Islam pula mengajar kepada kita supaya tolong fikir untuk orang lain sekali. Yang ini yang saya banyak menekankan dalam kuliah ke dalam khutbah ke. Kita tuan-tuan jarang memikirkan untuk orang lain, untuk bersama dalam syurga, untuk sama-sama mengucap dua kalimat syahadat. Kita jarang fikir itu. Bahkan kadang-kadang kita ada unsur kedekut, sama ada kita orang surau, kawan masjid, ketua imam, ketua bilal, ustaz ke benda. Kita kedekut untuk berdoa kepada Allah supaya orang Islam ini jangan masuk dalam neraka sekalipun sekejap. Kita kedekut. Sebab tu orang yang terbaik ialah dia berdoa kepada Allah, "Tuhan, ampunkan dosa seluruh kaum muslimin." Jadi bila saya sebut begitu, kita tanya balik diri kita, ada ke tak kita berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa seluruh kaum muslimin dalam hati kita?
Saya kata dalam hati ni apa sebab kadang-kadang mulut kita ni Rabbil firli wali walidayya warhamhum kama rabbawani shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Doa tu betul lah. Tapi kita hafal tu ada dalam detikkan dalam hati kita ni. Memang betul aku nak supaya seluruh orang Islam ni diampunkan dosa. Bukannya ucap. Lepas tu tak tahu apa benda yang aku ucap. Yang aku baca tadi, Rabbil firli, ampunkan dosaku, dan kedua ibu bapa aku dan seluruh kaum muslimin. Tapi memang hati kita nak supaya seluruh umat Islam ini Allah tak ampunkan. Itu satu. Yang kedua, ada kehendak dalam doa kita sepanjang kita hidup, ya Allah Tuhanku, berilah hidayah kepada kawan aku Acong, Mas Sami, supaya dia terima Islam, masuk Islam. Yang kita rapat dengan dia, kita tengok dia baik. Hak jahat tu tak sakit lah. Benda ni saya timbulkan, kadang-kadang saya duk tengok orang kafir ni tuan-tuan. Kita tengok dalam konteks Malaysia. Kalau kita tengok negara Arab, Islam di negara Arab tuan-tuan, dia benda ni dia semacam kalau nak kata tak ada istimewa munasabah. Sebab di negara Arab ni dia orang Arab boleh katakan 100%. Contoh di Mesir. Ni Mesir 100% Arab. Cuma agama saja ada lebih kurang 3% Kristian, 3 ke 10% gitulah. Saya tak ingatlah kalau yang lama dulu, tak tahu sekarang dah tambah. Tapi di Malaysia kita ni, Tuhan bagi keunikan. Ini ujian untuk kita. Dia ada bangsa Cina kafir. Yang sana Arab belaka. Ni sebab kita kalau kita nak jadi negara Arab, macam negara Arab, maknanya Malaysia ni kena Melayu belaka. Kena Melayu belaka. Tapi tak, Tuhan takdirkan di Malaysia ni ada Cina, ada India, ada Melayu. Lepas tu Kadazan lagi. Cina pula banyak Buddha, India Hindu. Jadi dengan sebab itu, bila Allah Ta'ala uji di negara kita ni ada jenis manusia yang macam ni, soalan saya ialah, ada tak kita mikir supaya Cina ni masuk syurga? Ataupun dia ni mengucap 2 kalimat syahadat? Pengalaman saya bila berkawan dengan orang Cina ni, dia sebenarnya dia boleh faham dan dia boleh jadi kuat Islam dia lebih daripada kita. Tapi saya tengok bila orang rapat dengan kita nak jadi baik, kita pula lah buat perangai. Kita buat perangai kadang-kadang orang India, Cina ni rasa aku nak jadi baik dan nak jadi, kalau boleh nak terima Islam. Tapi bila aku berkawan dengan orang Islam, aku tak nampak indahnya Islam sendiri. Tak nampak. Bila berjanji dimungkirinya, bila apa dia lagi, maknanya tak ada akhlak, maknanya tak ada unsur-unsur kepercayaan. Unsur-unsur kepercayaan kepada orang ini, orang jahat supaya jadi baik, ada. Dalam sirah pun ada. Abu Sufyan, tuan-tuan, dia ni ialah maknanya sebelum Islam memang dia jahat. Abu Sufyan kafir. Tapi Nabi ni tuan-tuan, ini Nabi, perangai Nabi yang kita nak ambil ni. Nabi dia mikir macam mana nak suruh orang kafir ni dia mati dalam Islam. Mati dalam Islam, mengucap sekejap lepas tu mati tak apa dah. Ataupun mengucap jadi Islam lepas tu jahat, tak apa. Itu lebih baik daripada kafir, sebab kafir neraka selama-lamanya. Baik. Bila dah Nabi buka Mekah, Nabi kata apa dia? Ini dalam sejarah dia nukilkan benda ini. Nabi kata siapa yang di rumah Abu Sufyan selamat dia. Dia kafir masa tu dia kafir. Siapa di rumah Abu Sufyan duduk rumah dia selamat. Antara yang Nabi kata. Jadi ahli sejarah dia merumuskan pasal apa Nabi kata begitu, sebab Abu Sufyan ini adalah pemuka. Kalau kita ni orang besar dalam kalangan orang kafir. Ketua lah, orang yang diagung-agungkan, orang yang direspek oleh orang kafir. Jadi Nabi ni hormat, dia ambil kira benda tu. Dia kata siapa duduk rumah Abu Sufyan selamat. Pasal apa dia? Antara lain Nabi nak apa dipanggil, nak iktiraf kehebatan Abu Sufyan. Abu Sufyan pula, ini yang kita nak ambil dia punya tu. Bila Nabi kata lagu tu, dia jadi bangga. Aku kafir, sekarang ni memang dah kalah. Kalau Nabi bunuh aku tak ada apa. Tapi Nabi boleh kata siapa duduk rumah aku selamat dia.
Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, ringkas cerita, apabila dia merasa dia dihargai, dengan kehebatan dia itu dia dihargai oleh Nabi, maka akhir sekali dia masuk Islam. Ya. Sebab tu saya nak kata banyak contoh-contoh lain. Nabi ni macam mana pun dia fikir macam mana nak suruh orang kafir jadi Islam. Kita tuan-tuan dengan orang kafir kita terkait. Ni sebab kita di Malaysia ni saya tengok dengan orang kafir kita terkait. Dan perangai akhlak Islam kita tak tunjuk pada dia. Dan nak jadi baik, nak rapat kita orang tu keluar balik. Sebab tengok kita punya perangai tidak cantik. Jadi saya nak, sebelum saya start bab ni, saya nak cerita bahawa kita beriman kepada Allah mesti kena beriman kepada alam akhirat. Bila beriman kepada alam akhirat ni, kita kena mikir macam mana nak selamatkan manusia supaya dia macam mana pun ke syurga juga akhirnya. Dan bila kita nak mikir macam tu, maknanya kita kena berfikir kepada orang kafir. Sebab orang kafir ni selagi mana dia kafir dan mati dalam kafir, dia akan terus kekal selama-lamanya di dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.